Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Tuan-puan yang saya muliakan, selamat datang ke channel Ustaz Taqiyuddin dan Cikgu Adiana. Terima kasih diucapkan kerana sudi melayari channel saya ini. Tuan-puan boleh view video-video yang saya sediakan. Jangan lupa untuk subscribe agar memberi semangat dan motivasi kepada saya untuk meneruskan perkongsian video-video yang akan datang. Pada kali ini saya ingin berkongsi video yang terbaru. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pengajian dalam subjek pengajian Islam MPU 2312 Diploma College Vocational untuk tajuk yang ke-6 iaitu Syariah Islam. Dan untuk subtopik yang pertama, Maqasid Syar'iyyah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, elok kita mulakan dengan bacaan doa agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kefahaman insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita akan membicarakan tajuk yang ke-6.0 Syariah Islam. Baik, untuk tajuk ini kita ada 3 subtopik dan untuk kali ini kita akan membicarakan untuk subtopik yang pertama iaitulah Maqasid Syar'iyyah. Para pelajar yang dimuliakan Allah, pengenalan Maqasid Syar'iyyah. Maqasid bermaksud tujuan. Syariah bermaksud peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihimpunkan tujuan peraturan atau tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain itu, secara umum Maqasid Syar'iyyah seperti yang diterangkan oleh ulama usulul fiqh, ianya merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Maqasid Syar'iyyah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada dalam kerangka syariat.
Baik, itu sebagai pengenalan untuk maqasid syar'iyah ini. Baik. Bahagian maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, ad-daruriyah, iaitulah keperluan asas. Yang kedua, al-hajiyat, keperluan tambahan. Dan yang ketiga, at-tahsiniyat, keperluan pelengkap. Baik, kita akan membahas satu persatu bagi pecahan maqasid syar'iyah tadi. Yang pertama, ad-daruriyat. Ad-daruriyat merupakan objektif yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia tertegak dengannya. Jika sekiranya ia tidak ada, nescaya hidup manusia dalam dunia ini akan menghadapi kesukaran, baik di dunia maupun di akhirat. Ad-daruriyat yang asasi ini ada 5, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Setiap urusan agama dibina atas perkara-perkara ini dan hanya memeliharanya sahajalah, maka segala urusan individu dan masyarakat akan berjalan dengan baik. Jadi ad-daruriyat ini adalah satu perkara yang merupakan keperluan dalam kehidupan. Baik, maka ini diletakkan secara hierarki, secara menurun. Didahului dengan pemeliharaan agama, hifzuddin. Kedua, pemeliharaan jiwa, hifzun nafs. Yang ketiga, pemeliharaan akal, hifzul aqal. Yang keempat, pemeliharaan keturunan, hifzun nasl. Yang kelima, pemeliharaan harta, hifzul mal. Jadi, pemeliharaan kepada 5 asas daruriyat ini mengikut susunan yang ini. Susunan dimulai dengan memelihara agama, sebab itu bila mana seruan jihad menegakkan Islam, berperang fi sabilillah, maka perkara-perkara yang di bawahnya ini terbatal. Dalam erti kata yang lain, kena pergi berperang untuk memelihara agama, walaupun nyawa terkorban. Maka bila mana dalam pemeliharaan agama nyawa terkorban, maka dianggap atau disebut sebagai mati syahid. Begitulah yang seterusnya. Pemeliharaan nyawa atau jiwa lebih utama berbanding yang di bawahnya, yang ketiga, 4 dan yang kelima. Sebab itu untuk kita dalam situasi pandemik hari ini, maka dalam urusan pemeliharaan jiwa ini, hifzun nafs yang menjadi keutamaan. Maka sebab itu kita kena patuh kepada SOP yang telah ditetapkan kepada kita. Baik, anak-anak, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita terus kepada yang kedua, iaitulah al-hajiyat. Kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan ketiadaannya. Manakala ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepincangan dalam hidup manusia, sebagaimana ketiadaan ad-daruriyat tadi, tapi ia akan membawa kepada kesukaran dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, disyariatkan beberapa kemudahan, yakni rukhsah seperti solat qasar dan jamak bagi orang yang musafir. Diharuskan tidak berpuasa Ramadan bagi orang yang sakit atau musafir. Menggunakan salat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Menyapu khuf sebagai ganti basuh kaki ketika berwuduk dalam keadaan yang sangat sejuk. Bermusafir dan lain-lain lagi. Maka itu disebutkan dalam perkara al-hajiyat yang merupakan keperluan, kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada manusia untuk menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-tahsiniyat. Kepentingan yang menghendaki seseorang berpegang dengan akhlak-akhlak yang baik. Tahsiniyat, kebaikanlah, untuk ke arah kebaikan. Dan budi pekerti yang mulia. Ketiadaan at-tahsiniyat
tidaklah membawa kepada kesukaran hidup manusia sebagaimana ketiadaan ad-daruriyat dan al-hajiyat. Tetapi ia membawa kepada kehidupan yang tidak elok pada pandangan orang yang berakal. Contohnya, Islam mensyariatkan bersuci dan menutup aurat di dalam solat, memakai bau-bauan semasa berada dalam masjid dan di tempat perhimpunan orang ramai. Maka memakai bau-bauan ini tidak memakai pun tidak menjadi masalah. Cuma dengan memakai tadi itu yang disebut tahsiniyat, keelokan. Ya, memakai pakaian yang cantik, ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan tahsiniyat. Dalam urusan muamalat, Islam mengharamkan sebarang urusan jual beli yang mendatangkan mudarat seperti dadah, najis, bangkai dan sebagainya yang berkaitan. Demikian juga halnya Islam mengharamkan jual beli atas jual beli orang lain dan juga pinangan atas pinangan orang lain. Anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian 3 pembahagian maqasid syar'iyah. Ya, kita ulang kembali, iaitu yang pertama ad-daruriyat, keperluan asas. Yang kedua, al-hajiyat, kepentingan yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan. Dan yang ketiga, at-tahsiniyat, iaitulah kepentingan menghendaki seseorang berpegang dengan akhlak-akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Kemudian, apakah implikasi jika tidak memahami maqasid syar'iyah? Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, implikasi tidak memahami maqasid syar'iyah adalah seperti berikut. Pertama, akan berlaku kesalahan dalam mendahulukan maqasid yang sepatutnya dikemudiakan, begitulah sebaliknya. Yang kita sebut tadi, bila seruan jihad datang, maka seruan jihad itu menjadi keutamaan, ya, daripada menjaga nyawa. Kerana dalam berjihad pasti antara dua, menang atau gugur syahid. Kemudian kesilapan dalam menentukan hukum apabila menjadikan maqasid syar'iyah sebagai sumber rujukan utama. Implikasi dia tidak menjadikan maqasid syar'iyah sebagai sumber rujukan, maka boleh berlaku kesilapan dalam penentuan hukum, dalam mengeluar hukum. Maka sebab itu garis panduan atau SOP yang dikeluarkan kepada kita yang merujuk kepada maqasid syar'iyah yang kita bicarakan tadi. Yang ketiga, hilang kesempurnaan serta hikmah dalam syariat Islam. Demikian anak-anak yang dikasihi sekalian, perkara pertama dalam syariah Islam iaitulah maqasid syar'iyah ini. Ustaz berharap agar para pelajar semua dapat memahami tajuk ini. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita, ya, kita dapat melaksanakannya mengikut maqasid syar'iyah yang kita pelajari pada kali ini. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh kefahaman, manfaat dalam kehidupan kita insya-Allah. Seterusnya, sebagai penangguhan untuk pertemuan kita pada kali ini, marilah sama-sama kita baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.